Assalamualaikum. Nama aku Amzah. Aku sekarang berusia 33 tahun. Bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat perkapalan oil and gas yang agak terkemuka dalam negara kita. Aku pernah berkahwin dan malangnya tak berjaya untuk bertahan lama. Tapi aku nak kongsikan pengalaman perkahwinan aku dengan korang hari ini. Kisah ni berlaku 4 tahun yang lepas. Aku berkenalan dengan seorang perempuan, nama dia Amalina. Aku panggil Lina je. Kami berkenalan disebabkan dia ni adalah kenalan salah seorang saudara mara aku. Umur Lina lebih tua dari aku. Lebih 2 tahun dari aku. Tapi raut wajah dia memang manis. Senang cerita memang kes akulah. So kami pun mula bertukar nombor telefon. Macam biasalah. Sebagai seorang lelaki budiman macam aku ni, akulah yang mulakan langkah. Aku hubungi dia dan kami mula menjadi kawan. Saling membalas mesej, saling ambil berat. Lama kelamaan, perasaan cinta tu hadir dengan sendirinya. Selama setahun jugalah kami berhubung dan akhirnya kami buat keputusan untuk menghalalkan hubungan ni. Lina menyuruh aku datang ke rumahnya untuk memohon restu dari orang tua dia. Aku pun pergilah ke rumah orang tua Lina. Ayah dan ibunya agak lanjut usia dan kelihatan amat warak. Kalau mak bapak warak ni, insya-Allah anak dia pastilah taat pada perintah agama. So aku sangat-sangat senang hati sebab bakal isteri aku bakal memenuhi kriteria yang aku cari. Aku pun menyatakan hajat aku pada orang tua Lina. Alhamdulillah, ayahnya senang dengan berita tu, terus bersetuju. Ibu Lina pula tak menunjukkan riak, hanya diam tanda faham. Ayahnya berkata, aku perlu mengikut adat dengan membawa orang tua aku untuk berbincang tentang perkahwinan kami. Selang 1 minggu selepas tu, aku pun bawa keluarga aku berjumpa dengan mereka. Dan perbincangan perkahwinan terus dilakukan antara dua pihak. Ketika sesi perbincangan itu berlangsung, aku tak berada dalam rumah tu. Aku hanya duduk di luar, minum air dan berborak bersama saudara-saudara. Bila semua dah selesai, mak aku pun signal untuk kami balik. Kami pun bersalaman dan pulang. Bila sampai saja di rumah, tiba mak aku bersuara. Dia tanya sama ada aku mampu ke tak nak kahwin. Sebab keluarga Lina minta hantaran sampai RM30,000. Aku yang baru saja dengar amount tu terus terkedu dan tak berkata apa-apa. RM30,000? Banyak tu. Aku pun terus menelpon Lina dan tanya, betul ke RM30,000? Aku kata, takkanlah mahal sangat nak kahwin sampai RM30,000. Lina kata dia tak boleh buat apa-apa. Semua keputusan di tangan ibu bapa dia. Dia hanya mampu ikut sahaja keputusan tu. Yelah, sebab dah sayang punya pasal, aku pun setuju. Aku jelaskan pada mak yang aku mampu. Suruh mak aku bersetuju saja pada permintaan keluarga Lina. Aku pun bila dah kena sediakan RM30,000, mulalah buat kerja tambahan. Berjimat cemat dalam setiap urusan aku. SB aku pun aku keluarkan. Buat loan tambahan dengan koperasi. Akhirnya dalam lebih kurang 3 bulan, duit tu cukup. Alhamdulillah. Mungkin niat nak buat masjid, Allah pemudahkan. Aku pun serah duit tu pada mak. Dan mak pun menyerahkan pada keluarga Lina. Tarikh kami nikah pun diputuskan selepas penerimaan duit tu. Namun RM30,000 tu ibarat hangus sebab semua pembelajaran nikah dan bersanding tetap kena pakai duit aku yang lain. Aku terkilan sikit sebenarnya part tu. Sebab sepatutnya dah terima duit banyak tu, aku ingat aku tak perlu keluarkan duit lagi. Tapi disebabkan dah sayang pada Lina, aku turutkan lagi. Maka berlangsunglah majlis perkahwinan kami. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan seperti yang dirancangkan.
Namun yang peliknya, Lina membisu masa majlis kami berlangsung. Dia tak bercakap sepatah pun dengan aku. Hanya senyum jika aku menoleh ke arahnya. Selepas selesai majlis kenduri, Lina yang dah sah sebagai isteri aku datang pada aku dan berbisik. Katanya hari ni dia tak dapat tidur dengan aku. Aku fikir mungkin Lina datang bulan. Jadi aku angguk tanda faham. Malam tu memang betul, Lina langsung tak masuk bilik pengantin. Aku terpinga-pinga sendirian dalam bilik. Tunggu punya tunggu, terus aku tertidur. Keesokan pagi tu, aku bangun. Lina masih tak masuk bilik. Dia tidur di bilik lain. Aku jadi heran dengan sikap Lina. Ke dia malu dengan aku? Setelah selesai bersarapan pagi tu, aku putuskan akan pulang ke rumah sendiri saja dengan Lina. Memandangkan apartmen tempat aku sewa tak jauh dari rumah keluarga Lina. Dalam 40 minit je perjalanan. Masa tengah packing barang tu, ayah mertua aku panggil. Dia kata, dia nak bagi tahu aku sesuatu. Ayah mertua aku kata, dia hanya guna 5,000 saja dari duit hantaran untuk majlis kami. Selebihnya ada 25,000 lagi diserahkan semuanya pada isteri aku. Dia kata dia top up sedikit wang pencen dia untuk adakan majlis kami. Lega aku dengar dia berterus terang macam tu. Aku ingatkan memang dia nak pau aku. Tapi pak mertua aku ni lebih memikirkan masa depan anak dia. So amount 30,000 tu mungkin sengaja nak muji aku sama ada aku mampu atau tidak. Pak mertua aku juga ada request pada aku. Suruh aku cari rumah sewa yang ada laman. Senang dia nak datang. Sebab ayah mertua aku ni pengguna kursi roda. Dia tak mampu jalan sendiri. Jadi rumah apartmen memang susah sikit. Jadi dia minta aku dapatkan rumah sewa atau beli rumah jenis landed, supaya dia boleh datang menjenguk kami pada masa akan datang. Aku pun anggukkan ajalah, tanda faham. So bermulalah episod aku hidup berdua dengan Lina lepas ni. Namun selepas beberapa hari kami tinggal bersama, isteri aku masih tidur bersingan dengan aku. Bila ditanya kenapa, dia cakap masih dalam bulan. Aku pun layankan je lah. Tapi dalam hati memang melonjak-lonjak nak tidur sama. Sebab sejak akad nikah sampai sekarang tak dapat lagi aku nak menzahirkan nafkah batin. Aku juga ada bertanya tentang duit 25,000 yang ayahnya pulangkan dulu. Lina terus tegur aku. Dia kata jangan bercakap pasal duit hantaran tu. Aku diamkan je masa tu. Mungkin ada pantang tak boleh sebut wang hantaran yang dah diberikan. Diteruskan cerita, seminggu selepas tu, aku suruh dia tidur dengan aku. Aku masih lagi teruna dan tak sentuh dia setelah seminggu berkahwin. Dan dia masih lagi tak nak. Dia tiba-tiba ubah topik, ajak aku pergi honeymoon, cakap dia nak pergi ke Maldives. Aku masih lagi turutkan kerana mungkin di Maldives dia nak tidur dengan aku. Aku selesaikan urusan pasport, booking hotel di Maldives, dan isunya duit aku untuk belanja dekat Maldives memang tak cukup. Lina suruh aku meminjam. Kan kat awak ada 25,000, pakailah duit tu nak berbelanja kat sana nanti. Tapi Lina berkeras tak nak guna. Katanya untuk simpanan. Maka terpaksalah aku tebal muka pergi pinjam adik-beradik dan saudara mara yang lain. Sampai di Maldives, mood Lina jadi tak baik sebab hotel tu panas dan aircon tak berfungsi dengan baik. Dan itu menjadi alasan dia tetap tak nak tidur sekatil dengan aku. Dia suruh aku tidur di sofa bilik, tapi dia sedap tidur atas katil seorang-seorang. Aku ni jenis penyabar, so aku layankan je dulu perangai isteri aku ni. Tapi lepas aku buat komplain dengan pihak hotel, akhirnya kami dapat bilik baru keesokannya. Dan akhirnya, aku dapat memberikan nafkah batin yang lama terpenam. Selesai honeymoon, kami balik ke Malaysia. Dan aku pula masuk kerja macam biasa. Tapi, hari kedua aku balik kerja, Lina dah tak ada kat rumah. Makanan pun dah tak disediakan. Bila aku telefon dia, dia cakap dia balik rumah mak dia sekejap.
rumah mak ayah dia yang tak jauh tu. Sebab tu suka-suka hati je dia nak balik. Dah lah tak bagi tahu aku. Aku mula rasa nak marah. Dan aku pun tunggulah dia balik rumah kami. Sampai ke esok harinya, tetap juga dia tak balik-balik. Bila telefon, dia tak angkat. Bila aku WhatsApp, dia tak balas. Hanya blue tick saja. Esok masih sama dan tak balik-balik. Bawalah ke lusa pun sama. Sampai hari keempat aku pergi ke rumah mak dia. Sampai kat sana, dia yang masa tu ada di luar rumah terus lari masuk rumah. Apa dia nampak aku ni hantu ke nak lari? Bukan je masuk rumah, tapi masuk bilik dan kunci pintu. Mendidih dah darah aku masa tu. Bila aku jumpa mak ayah dia, mak ayahnya minta maaf kat aku. Diorang tak tahu kenapa anak mereka tak nak tinggal dengan aku. Aku betul-betul terasa hati. Dia langsung tak keluar bilik untuk jumpa aku. Hinggalah suatu hari lepas dia tinggalkan aku selama 2 minggu, dia call aku dan nyatakan bahawa dia tak menyayangi aku selama ni. Dia cakap dia cuba sayang aku setelah sah bernikah, tapi dia tetap kata dia tak boleh lakukan dan tak boleh sayangi aku. Lantas dia ajak aku untuk berpisah dengan baik. Aku mulanya tak nak, tapi lepas dipaksa banyak kali, aku cadangkan pergi ke kaunseling rumah tangga dulu. Dia terus marahkan aku. Dia cakap itu takkan berlaku. Tak nak kaunseling, dia cuma nak berpisah. Aku pun dah tercabar banyak kali, jadi aku pun bersetuju. Tapi dengan syarat, pulangkan wang aku semula 25,000 tersebut dan kita berpisah secara baik. Dia terus bersetuju, tapi dia cakap dia pulangkan 5,000 dan kami proceed untuk berpisah. Malam tu juga dia transfer 5,000 untuk aku. Dan esoknya, dia dah ke pejabat agama daerah untuk berpisah dan buat alasan macam-macam kepada pejabat agama, mengatakan aku yang mengabaikannya. Bila aku tahu alasan tu, aku terus balas balik ke pejabat agama. Aku baru berkahwin tak sampai 2 bulan. Taklik pun tak berlaku. Macam mana aku abaikan dia? Aku teruskan ke episod turun naik mahkamah. Di sana hakim bertanya kami, kenapa nak berpisah? Aku cakap, aku tak ada sebab. Lina terus cakap aku ni tak sesuai jadi suaminya dan macam-macam fitnah dia tabur asalkan dapat berpisah. Aku terus lawan hujah dia. Aku jelaskan kepada hakim, ini adalah fitnah. Dari tak nak bercerai, terus aku ada alasan kukuh nak bercerai sebab Lina fitnah aku dalam mahkamah syariah. Hakim tunda kes dan suruh kami cari jalan berdamai. Setelah sebulan menanti, tetap tiada jalan pendamaian. Kami kembali ke mahkamah dan hakim izinkan aku untuk lafazkan talak. Aku pun lepaskan dia dengan talak 1. Setelah selesai proses berpisah, aku minta maaf dengan keluarganya. Tapi Lina langsung tak meminta maaf dengan aku dan keluarga aku. Barulah aku tahu selama ni aku berkahwin dengan orang yang cuba nak gunakan aku. 2 bulan perkahwinan yang hanya sia-sia. Duit aku lagi 20,000, dia buat senyap. Aku memang tiada hitam putih. Memang bengang kalau diingatkan balik. Tapi itulah pengalaman perkahwinan aku dengan Lina. Aku jadi serik nak berkahwin lagi. Mak ada je nak kenalkan aku dengan calon-calon dia. Tapi hati aku ni masih belum terbuka nak beristeri lagi. Kepada Lina, aku harap kau dapat balasan setimpal dengan perbuatan kau terhadap aku dulu.